Ustaz, saya ada soalan. Jujur. Cerita Ibn Tumat disebut dalam Syiarul A'lam Nubala. Disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimash oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? Okey. So, saya jujur nak tahu. Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ni saya nak tanya Ustaz baca salah satu baca Ustaz sama pernah sebut. Saya nak tanya jujur ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz tak faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibn Tumat start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wan Nihayah ataupun Syiarul A'lam Nubala ataupun Tarikh Dimash ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey. Kalau saya tak baca, apa kena? Saya tak nak tahu jujur. Tak nak jawab kata tak nak jawab. Baca ke tidak? Okey. Katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey. Tapi fakta yang saya ada adakah salah? Fakta tu salah. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta daripada, saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Ini fakta daripada sumber yang lain. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Soalan seterusnya. Itu hak Ustaz Salman lah untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan pun dengan isu adakah fikrah dia itu ekstrim atau tidak. Kan peperangan macam mana boleh tahu ekstrim atau tidak kalau tak baca buku dia? Akidah Mursyidah kan buku dia. Akidah Mursyidah tidak ada akidah yang ekstrim. Bukan buku sejarah, maksud saya sejarah perjalanan dia lah. Kita sama-sama jangan jadi sejarah kan banyak versi. Jadi Ustaz Salman tanya tentang adakah pemikiran beliau ekstrim. Saya sudah jawab. Politik ini sesi saya lah. Saya dah dapat jawapan. Ustaz Angku tak baca. It's okay. Tak apa. Ustaz Salman pun banyak tak baca. Tak apa, sabar. Tak baca tak apa. Dan kalau baca seterusnya, tidak faham. Seterusnya. Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Angku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuma lupa. Di antaranya kalau pertanyaan dari saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia letak, dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jilani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca uzur. Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata uzur. Bukan masalah tak setuju. Berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi cuma yang kami tak setuju. ulama Tidak setuju tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang cerita pasal jihad? Jihad ada di ulama Wahabi Ustaz, yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab tulis Kashfus Syubhat, dinakalkan daripada kitab. Kashfus Syubhat itu dipenuhi saya tak tanya mengkafirkan. Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua. Saya baca cuma lupa. Saya baca cuma lupa. Saya baca cuma lupa. Saya baca cuma lupa.